berkenaan dengan kitab Tanbihul Alibba ila Maqasid Hidayatil Azkiya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa tariqatun aqdhun bi ahwata kal wara' wa azimatin kariyadatin mutabattila. Ini pada bait yang pada syatrus tsani. Ini bait yang ketujuh, rangkap ketujuh, tapi pada bahagian kedua, yakni wa azimatin kariyadatin mutabattila, iaitu antara jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tariqah ini cara dia bagaimana? Iaitu berpegang dengan yang lebih berhati-hati seperti wara', dan berpegang dengan yang azimah seperti melakukan riyadah sufi, hal keadaannya memutuskan hubungannya daripada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi azimah dari segi lughah maknanya al-qasdu al-musammim. Maksudnya keinginan yang ditetapkan. Yang dimaksudkan dengan sini, azimah di sini adalah al-jiddu was-sabru 'ala al-amri syaqi 'ala an-nafsi al-mukhalifi li hawaha. Maksudnya kita bersungguh-sungguh dan sabar di atas urusan yang sukar ke atas nafsu kita yang mukhalafah dengan hawa nafsunya. Al-jiddu was-sabru 'ala al-amri syaqi 'ala an-nafsi al-mukhalifi. Al-mukhalifi sifat kepada al-amri asyaq. Itu sifat kepada amri asyaq. Lihawaha. Maksudnya kita bersabar dan bersungguh-sungguh berpegang dengan arahan yang sukar pada nafsu kita kerana ianya bercanggah dengan nafsunya. Contohnya seperti apa? Kariyadatin mutabattila. Seperti seorang tadi melakukan riyadah sufi, iaitu riyadatun nafs. Itu seperti kurang makan. Dia ada peringkat dia pula, kurang makan tu macam mana nak bagi kurang makan. Kata ulama, nak bagi tinggal makan terus secara sekaligus susah kita. Ini antara riyadah sufi, mengurangkan makan. Riyadah pada latihan sufi, kurang makan. Dan minum pun sekali saja sehari. Kalau makan pula sehari saja sekali. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Mandaili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dinaqal daripada Ihya Ulumuddin, seorang yang makan lebih daripada sekali sehari, maka dia telah terkeluar daripada fadilat lapar. Maksudnya kita duk mengaku kata kita ini orang yang dah berlapar di jalan Allah. Kalau makan sehari lebih daripada sekali. Maksud makan sehari 2 kali saja pun dah cukup, dah keluar dah daripada fadilat lapar. Kita tak boleh mengaku kita pernah berlapar di jalan Allah. Bulan puasa pun kita kata makan sekali kot. Dah 2 kali. More makan pula lepas tu. Lepas tu sebelum tidur hentam lagi. Apa yang ada kat dapur bubuh pula lagi 3 kali terus dia bubuh. Tak makan siang saja, tang malam tu saja 3 kali dia hentam. Tengah tidur pun dia pepak lagi. Apa yang patut. Macam mana nak dapat fadilat lapar? Takkan dapat fadilat lapar. Nak dapat fadilat lapar, sekurang-kurang kena makan sehari sekali saja. Jadi cuba try tengoklah. Sehari sekali je makan. Ada guru-guru kami, Maulana Syekh Yusri kata, dulu masyarakat Arab dulu akan ajar anak-anak mereka dengan susah. Dia ajarkan mereka makan, ada satu hari dia akan jamu dengan makanan yang susah. Bagi makan ubi saja ke, nasi tak ada, lauk tak ada, roti tak ada. Bagi makan ubi saja. Bagi makan sayur saja contohnya. Tak ada lauk ke apa? Ayah tak ada lauk ke? Walid tak ada lauk ke? Tak ada, hari ni kita makan ni je. Tapi pak tengah hari keluar pergi konar. Tak jadilah anak dulu lapak pak keluar konar, tak boleh cari sikit kandak. Mana boleh. Ada tak kena satu keluarga try berlapak tengok. Bila nanti datang masalah kewangan dan sebagainya, tak ada makanan, anak tadi dah bersedia dengan perkara tersebut. Ini latihan yang dilakukan oleh para salaf soleh yang terdahulu. Orang dulu buat macam tu kepada anak-anak mereka. Kemudian cara lagi nak kurang makan, kata Sayyidi Ma'ul Ainain dalam kitabnya Izhar At-Tariqil Mushtahar atau Mushtahir, fi syarhi qasidati Isma' wala taghtarir. Kata dia, para sufi terdahulu disebut, kata kalau nak bagi kurang makan, jangan sekaligus, terkejut nanti. Contoh kita biasa duk makan satu hari 2 pinggan. Ni terus tinggal sepinggan. Oi, teruk. Kawan duk biasa tambah. Makan tambah, makan tambah. Kurang-kurang 2 pinggan. Tiba-tiba je dia nak buat riyadah, tinggal sepinggan. Oi, dia teruk hari tu. Macam mana nak buat? Nak bagi kurang? Kata dia tinggal
sekadar sebesar telinganya kucing. Buang banyak tu dulu. Jadi biasa makan 2 pinggan, ambil juga 2 pinggan. Hak biasa kita nak makan tu. Tapi buang sikit besar telinga kucing. Bukan telinga kucing duduk dalam tu. Tengok telinga kucing besar. Besar ni ya telinga kucing kan. Ambil besar tu buang, buh dalam ni balik. Bagi kat bini kita. Tak, buang sikit. Esok buat macam tu lagi. 2 pinggan lagi. Tapi buang pula lagi besar telinga kucing. Jadi 2 telinga kucing dah lah. Dah buang dah. Janganlah duk buang sehari tu je. Hari ni pun buang tu ni 2 pinggan tu jugalah. Jadi buang sikit. Lama-lama dia akan jadi makin kurang. Sampailah 1 pinggan tu hilang. Kalau dah buang dah tiap-tiap hari. Jadi dah biasa dah sikit. 1 pinggan. 1 pinggan tu pula buang lagi besar telinga kucing lagi. Buang lagi. Sampai tahap yang kita kata, hak ni cukup dah kot. Sebab kita tinggal besar telinga kucing saja pun teruk jugalah kita. Ya. Kita tak makan terus pula. Tak. Sampai tinggal sekadar yang kita rasa mampu untuk kita buat. Yang ni yang kesihatan tunjuk. Sebesar penumbuk kita ya. Cukup. Penumbuk masing-masing dengan penumbuk kawan kita. Tengok penumbuk kawan dia nampak gemuk sikit, dia tak pakai penumbuk dia kot. Tak penumbuk kita. Ni penumbuk besar kita ni. Hak ni besar ni lah. Makan banyak ni saja. Hak karbo tu, hak yang kita nak makan tu. Kalau boleh buat lah. Hak tu yang susah tuan-tuan ni. Ni saya tengah duk diet lah ni. Tu boleh cerita tu. Kan? Tu nampak segak sikit kan? Tu lah. Tidak ni penuh baju kan. Segak pada awal lagi no. Ni adalah pengiktirafan daripada orang kampung sendiri. Minta maaf no? Baik. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tua-tua kata, orang putih kata lah, orang Cina kata, kalau nak makan pagi ni, makan macam seorang-seorang. Kalau nak makan pagi, makan seorang-seorang. Maknanya 1 pinggan tu kita seorang yang makan. Makan tengah hari, makan 2 orang. Tengah hari, makan 2 orang. Maknanya seolah-olah makanan kita tu di-share untuk 2 orang. Maksudnya setengah lah. Hak tadi makan pagi tadi kan penuh pinggan. Makan tengah hari pula jadi setengah pinggan. Sebab makan 2 orang. Makan malam sekampung. Faham? Jadi pagi seorang makan. Tengah hari 2 orang makan. Malam sekampung makan. Sekampung banyak mana? 1 pinggan makan sekampung. Banyak tu, banyak telinga kucing sungguh. Ahli banyak tu kata ahli perubatan lah. Sebenarnya cara yang mereka sebut ni semuanya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi adalah orang yang paling menjaga dengan perkara tersebut. Maksudnya kalau kita makan cara yang Nabi makan, insya-Allah dah selesai semua perkara tadi. Yang disebut dalam kitab para ulama sufi, itulah cara yang dilakukan oleh para salafus soleh yang terdahulu. Sebabkan mereka diberikan oleh Allah Ta'ala kesihatan zahir dan batin. Bukan zahir saja kita nak, batin kita sendiri pun akan jadi sihat. Kerana orang yang banyak makan akan menggelapkan nur dia. Hikmah akan kurang daripada lidahnya keluar. Maka kurangkan makan menyebabkan hikmah akan terpancar daripada lidahnya pada ketika tersebut. Karena itu kata ulama, kenapa para wali Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah dengan amrun qariqul lil adah, perkara mencari adat, kerana mereka meninggalkan adat. Sebab tu para wali diberi perkara mencari adat. Kerana mereka meninggalkan adat manusia biasa. Adat manusia biasa, kata Al-Imam Al-Bujairmi dalam kitabnya Hasyiah Al-Iqna'. Hasyiah bagi Al-Iqna'. Adat manusia biasa yang pertama, kasratul kalam. Banyak bercakap pada benda yang tak berfaedah. Suka cakap banyak benda tak faedah. Kita kalau duduk kat kedai kopi, apa saja topik, semua kita bercakap betul-betul. Hak benda tak patut pun kita bercakap. Ada orang duduk kedai kopi, dia pergi minum saja, lepas tu dia balik. Jarang. Kat kedai kopi lah nak nyimbang. Dan waktu tu keluar semua pasal benda orang lain. Dia tak cerita pasal dia. Aku ni teruk. Aku ni jahat ni. Aku ni kata, tak. Kawan tu teruk. Sebab kawan tu lagi sedap. Sebab dia tambah gula. Dia makin lagi sedap lagi waktu tu kalau kata ke orang. Kawan tu jahat. Kawan tu teruk. Kawan tu baru ni kena tangkap. Dia buat apa tak tahu. Benda tak pasti, tak apa lagi pun. Kita dah peram dah. Jadi benda-benda yang macam tu kadang-kadang boleh menyebabkan jadi buruk kepada diri kita sendiri. Kasratul kalam. Para wali Allah Ta'ala, mereka mengurangkan kalam. Mendiamkan diri mereka daripada banyak bercakap. Lepas tu kita nak bercakap ni, kata para ulama, ni riadah.
Riyadah sufi ni. Nak mengurangkan cakap, kurangkan hari tu, kita pilih, tulis tengok apa kita cakap hari tu. Hari ni kita kata apa kat orang. Al-Imam Sayyidi Makinuddin Al-Asmar, anak murid kepada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, sahabat baik kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingat tak nama ni? Tu tak tulis pun. Semua Imam Syafi'i semua. Nah, Sayyidi Makinuddin Asmar, maqamnya di Mesir. Orangnya dipanggil Asmar kerana kulitnya putih kemerah-merahan. Saya ingat orangnya. Dia pernah jadi imam dalam masjid Nabi Daniel, dan katanya Nabi Daniel jadi makmum daripada ketika tersebut. Ya Allah, mai jumpa dengan dia. Cerita ni, ceritalah kat sini, no. Wahabi kalau dengar dia marah, memang pergi depa lah. Kita akan layan depa, no. Jadi apa ni, kemudian Sayyidi Makinuddin Asmar dia kata apa? Dan dia salah seorang wali badal. Wali badal dalam dunia ni ada 40 orang saja. Mati seorang, ganti seorang. Dia akan ganti. Dia tak akan kurang daripada 40. Mati seorang, ganti seorang lagi. Mati seorang, dia akan ganti pula seorang lagi jadi wali badal tadi. Faham? Dia ada wali ni, dia ada peringkat-peringkat dia lah. Dia ada dia punya dewan-dewan dia. Dewan kewalian dia ada martabat. Dia ni badal. Dia ni wali bahagian jars. Dia ni bahagian nuqaba. Yang ni bahagian nujaba. Yang ni bahagian qutub. Qutub ada 4 jenis qutub. Dan dia ada panggil ghaus ataupun qutubul aqta. Ini ketua kepada para wali Allah Ta'ala. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, jadi sat saja meninggal terus. Kerana tak mampu tertanggung dengan pangkat tersebut. Pangkat tu pangkat yang besar ni dibincang dalam kitabnya para ulama sufi. Nah. Dan ini disebut oleh Sayyidina Ali dalam hadis yang disebutkan oleh beliau tentang wali badal. Dan kemudian ada martabat para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebut oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya berkenaan dengan apa ni, peringkat kewalian ini. Dia ada. Dan jawapan yang dia bagi dalam kitab Hawi lil Fatawi ada. Kemudian dalam kitab apa ni, Husnul Muhadarah fi zikri apa ni, ahwal Misra wal Qahirah. Lebih kurang itulah. Cerita berkenaan Mesir dan Qahirah, dan tu cerita tentang martabat para wali ini yang ada di Mesir, wali dan bahagian mana. Dari disebut dalam kitab tadi. Kena baca kitab-kitab tu kalau kita reti bahasa Arab lah. Baik. Makinuddin Asmar kata apa? Dia kata aku aku ni kerja sebagai tukang jahit, kata dia. Sayyidi Makinuddin Asmar tukang jahit. Dan aku ketika menjahit, dia kata, setelah selesai hidup aku pada hari tersebut, maka aku akan kira balik ucapan yang aku ucapkan pada hari tadi. Mana-mana yang baik, aku akan mengucapkan syukur kepada Allah. Yang tidak baik, aku akan minta istighfar kepada Allah dengan mohon ampun. Tuan-tuan bayang, dia kerja tukang jahit. Tukang jahit ni jarang menyembang. Kalau duduk menjahit, duduk sorang-sorang pula. Nak menyembang dengan siapa? Tu pun dia catat, tulis apa yang dia ucap, apa yang dia kata, apa yang dia sebut. Nah, sehinggalah dia diangkat, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, menjadi wali, salah seorangnya daripada wali badal. Yang 40 orang. Dalam dunia ada 40 orang, dia salah seorang. Pada zaman tersebut, pada dia meninggal, ganti orang lain lah. Sampai sekarang no, masih ada para awliya Allah Ta'ala yang menyampai pada peringkat tersebut. Cuma ada yang kita tak tahu mungkin dengan siapakah orang tersebut. Sebab tu kena baik sangka dengan semua orang. Jangan kita buruk sangka dengan siapa pun. Kerana kemungkinan yang kita buruk sangka tadi, dia adalah wali min awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan yang kita buruk sangka dengan dia tadi, dia adalah wali Allah Ta'ala. Menyebabkan kita telah buruk dengan seorang wali di kalangan wali-wali Allah. Jaga dengan siapa pun. Duduk dekat perkangkong nerang, kita tengok orang tu nampak pelik dan sebagainya. Tak nampak pelik pun ukut kampung kita ni. Moga-moga kok dia wali, kita pun nak tahu. Kita ada pula duk pergi buat fitnah dekat dia, kita duk kata dekat dia, kita duk maki hamun dia dan sebagainya. Takkan dia di sisi Allah Ta'ala diangkat darjat oleh Allah. Jadi wali Allah Ta'ala. Kita dah maki seorang daripada wali Allah Ta'ala. Kalau kita jaga yang tu, insyaAllah khair. Baik. Sebab tu mereka mengira ucapan mereka. Sebab tu Allah Ta'ala angkat darjat mereka sampai menjadi wali badal. Kasratul kalam, salah satunya perkara yang manusia biasa selalu buat. Yang kedua, kasratu at-ta'am, banyak makan. Yang ni pun selalu kita buat. Kalau pergi Penang, mana nasi kandak tak berhenti. Siraj, Hamidiyah, apa dia lagi? Apa dia lagi? Kampung Melayu. Apa dia lagi? Nasi kandak potok. Macam-macam. Saya esok ke Penang, InsyaAllah dapat balik nasi kandak ni. Tapi duduk diet pula kan. Tak apalah, kita kena riadah.
Tapi kalau makan esok dikira cheat day lah dia panggil. Kemudian apa ni, kasratut ta'am, banyak makan. Para wali tak, qillatut ta'am, kurang makan. Jadi macam yang saya sebut tadi, cara riadah je begitu. Nak bagi tinggal terus makanan yang kita makan biasa duk banyak, payah. Maka kurang sikit-sikit. Sebesar ni telinga kucing, buang sikit, sikit, sampailah tinggal sekadar yang kita mampu, iaitu sebesar penumbuk kita ni. Dah cukup mencukupi untuk kehidupan kita. Nampak tak? Yang ketiga apa dia? Kasratu an-niyam, banyak tidur. Ini orang biasa selalu buat itu kan, banyak tidur. Para wali Allah Ta'ala ada qillatun niyam, kurang tidur. Dengan ibadah kepada Allah, dengan muzakarah, dengan ilmu, dengan sebagainya, menyebabkan mereka diangkat oleh Allah menjadi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam? Jadi itu antara riadah yang disebutkan oleh para ulama. Bangun malam, berlapar, zuhud, banyak diam, banyak uzlah. Tidak banyak bercampur dengan orang, melainkan pada waktu yang tertentu sahaja. Pergi nak beli barang-barang makanan, nak bersembang perkara-perkara yang sepatutnya sahaja. Jangan melajak lebih daripada yang sepatutnya. Tapi apa berlaku sekarang? Tak, kita melebihi daripada had dia. Maka menyebabkan kita ni takkan dapat bau raihah al-wilayah. Bau kewalian takkan boleh bau sampai ke sudah. Sakat boleh dengar cerita wali ya. Wali itu begini, wali itu begini. Tapi kurang-kurangnya ada juga lah i'tiqad dengan wali ni pun alhamdulillah dah. Daripada tak ada langsung dengan i'tiqad dan juga baik sangka dengan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kata Al-Imam Hasanul Qazzaz, kata dia, "Buniya hadzal amru ala thalathati asya'." Yang ni perkara ini, tariqah, agama ini terbina dengan, ataupun jalan kesufian ini terbina dengan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Alla ta'kula illa 'indal faqati. Tidak makan kecuali ketika terlalu lapar. Wala tanama illa 'indal ghalabah. Dan tidak tidur kecuali tertidur. Wala tatakallama illa 'indad darurati. Dan tidak bercakap melainkan ketika keperluan. Waktu perlu bercakap saja. Waktu kata Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu anhu dalam Jawahir Lu'lu'iyah, kata beliau, kalaulah bercakap itu perak, diumpamakan seperti perak, harga dia mahal, maka diam itu seperti emas. Kalau cakap tu dibayar dengan perak, diam tu dibayar dengan mah. Lagi mahal, diam. Sebab tu kita lebih banyak disuruh diam. Nampak tak? Sebab tu kata Nabi SAW, awliyasmut. Atau diam. Daripada kita bercakap benda yang kita tidak tahu, daripada kita cakap benda yang kita tidak pasti. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di khutbah Jumaat saya minggu lepas. Tajuk dia tu je, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ni masuk tahun baru ni. Ini dah mula 1/1 2021. Dah masuk tahun yang baru ni kepada kita. Maka antara tanda baiknya Islam seorang tadi, dia akan tinggalkan perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Yang tu tanda baiknya Islam seorang tadi. Dan bila tanda baiknya Islam seorang tadi, maksudnya huwa min ahlil jannah. Ini dalil yakni ahli syurga Allah Ta'ala. Ada seorang wali, dia kata lalu di rumah orang, dia tengok bila ditambah bilik tu saja. Terus dia kata kat nafsu dia, wahai nafsu, kamu bertanya benda yang tak patut kamu tanya. Ikut suka dia nak buat bila pun. Maka aku iqab, aku denda diri kamu wahai nafsuku, berpuasa selama setahun kerana soalan kamu tanya tadi. Ini para wali Allah Ta'ala. Sebut dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Kita ni berapa banyak rumah orang kita lalu kerja duk tanya. Dia ambil duit mana? Dapat sok-sok ke bila ni? Kan dia main amanah saham. Anak dia kerja apa? Bila dia buat rumah? Nampak gaya tak boleh buat rumah ni. Tu dia patutnya ni puasa 6 tahun ni. Bukan 6 tahun ni. Berapa tahun nak kena puasa ni? Berapa banyak dia nak kena sebut? Dan berapa banyak dia nak kena iqab diri dia dengan soalan tadi. Wali Allah Ta'ala tadi tanya yang tu saja. Bila dia buat bilik tu? Bila buat bilik saja, puasa setahun. Balah balik dengan dia ditanya tadi ni. Kalau semua orang macam tu, macam mana keadaan alam ni? Tak kalut kita dengan orang. Betul tak? Sehingga sebagian ulama kata, kalau seorang suami memukul isterinya, tak perlu orang kampung tanya, kenapa dia pukul? Kau suka dia?
Kalau dia pukul tadi dengan tujuan mengajak lah, sampai tendang patah tengkok bini tu, yang tu serah kepada pihak yang berkuasa lah. Kita duk kalut buat apa? Kita yang kalut. Ni yang berlaku zaman lah. Cuba tengok netizen buat apa. Kawan tu bercerai, dia lebih kalut sebagai lelaki dia. Lepas tu dia tag lelaki dia pula. Tengok bang, tengok. Jangan buat macam ni. Nah, dia tag kat lelaki dia pula. Pakat lawan tag, pakat nak buat dosa. Yang ambil untungnya siapa dia? Wartawan. Wartawan dia suka cerita macam ni. Sebab tak? Lepas tu jaga yang kerja wartawan dan sebagainya ni. Kita nanti akan disoal di depan Allah Ta'ala. Apa tujuan kita buat benda tersebut? Untuk sensasi? Untuk malukan orang? Aibkan orang? Dan Allah Ta'ala tak buka aib kita kan? Kata Nabi SAW, Man satara mu'minan satarahullah yawmal qiyamah. Biar ada aib yang patut ditutup. Ada aib yang tidak patut ditutup. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak ambil berat tentang masalah tersebut. Kita tumpu dengan diri kita sendiri. Ini sufi. Tanpa kita menidakkan bahawa ada perkara yang perlu untuk diperingatkan kepada umat. Kejahatan yang melibatkan kepada masyarakat yang ramai ini kena diingatkan. Kerana kita tentang perkara tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Tapi kalau dia berbuat masalah tadi dengan masalah dia dengan Allah Ta'ala. Contoh berzina. Na'udzubillah min zalik. Perlu diperlihatkan kepada orang ramai. Nak kena cerita semua ke orang kata dia berzina. Ini hak dia dengan Allah. Patut dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kita pula lebih buka aib dia pada ketika tersebut. Dah Allah Ta'ala tak buka aib kita lagi. Kalau buka aib kita waktu itu baru kita tahu kita di mana. Ada seorang lelaki di akhirat nanti dalam Sahih Bukhari disebut. Lelaki ini di depan Allah Ta'ala tunjuk semua dosa dia. Betul tak kamu buat dosa ni pada waktu sekian, hari sekian, tahun sekian, betul? Kata ya Rabb. Betul ya Allah. Saya tak boleh nak mengaku macam mana dah tunjuk betul-betul dah. Ni depan semua malak, depan manusia umumnya. Makhluk jin dan manusia, malaikat semua tengok. Dia duk rasa lah. Ni lihat dengan skrin besar ni. Hak dia buat semua ditunjuk. Kerana dia mengaku semua, tak ada satu pun dia tak mengaku. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata kepada malaikat, wahai malaikat, aku pegang tangan dia, bawa dia masuk syurga. Balik ni. Tunjuk dosa, ingat nak masuk neraka. Rupanya pegang tangan, masuk syurga. Lepas tu apa kata orang keliling? Beruntunglah lelaki tersebut. Masuk syurga tanpa dosa. Apa makna dia? Makna dia seorang pun tak nampak tadi ni. Dia ingat orang tengok. Rupanya dia seorang je tengok. Sebab tu semua orang di situ pada waktu kata apa? Beruntunglah dia, tak ada dosa apa. Padahal tadi ni ditengok satu-satu. Rupanya Allah Ta'ala tutup pandangan semua daripada tengok. Dia seorang dia tengok dan dia rasa semua orang tengok. Rupanya semua makhluk di padang mahsyar pada waktu tu kata apa? Ini orang baik. Ini wali Allah Ta'ala. Tak ada dosa apa dia buat. Dia masuk syurga terus tanpa hisap. Padahal dia kena hisap tadi. Sampai nak luruh muka dia. Ini balasan kepada apa ni? Kata Nabi SAW, ini adalah kepada orang yang menutup aib saudara dia di dunia. Maka Allah tutup aib dia di akhirat. Yang walaupun dia rasa macam orang tengok, orang tak tengok pada ketika tersebut. Moga Allah tutup aib kita. Kalau kita tutup aib orang lain, insya-Allah. Ini riadah yang kita kena buat dulu. Sebelum masuk kepada jalan ni. Tutup aib kawan-kawan kita dulu. Tutup aib jiran kita dulu. Tutup aib teman-teman kita dulu. Kalau kata ada tak puas hati dengan dia, bincang terus dengan dia. Jangan dicerita ke orang lain dulu kalau kata itu berkait dengan aib. Dan juga berkait dengan perkara yang menjatuhkan maruah seseorang tersebut. Jadi insya-Allah, itu antaranya riadah. Nanti kita akan sambung pada minggu depan. Yang ke-8. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Dan hakikat pula adalah untuk seseorang salik itu sampai kepada maksudnya dan dapat melihat dan menyaksikan nur tajalli dengan jelas dan terang. Ini akan disyarahkan pada minggu depan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak pada ibu ayah semua dan juga yang hadir pada hari ini. Semoga kita dikumpulkan bersama dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Berkat kita beradab dan berakhlak dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.